Assalamualaikum, nama saya Nur Jasmina Jasmin binti Zarin Kamar. Saya akan menerangkan latar belakang kajian sosial kami yang bertajuk kefahaman perpaduan antara kaum dalam kalangan pelajar. Malaysia menjadi perhatian di mata dunia kerana mempunyai negara yang unik dan dipengaruhi negara lain disebabkan kehidupan yang murni walaupun terdiri dari latar belakang yang berbeza dari segi budaya, agama dan kaum. Kebelakangan ini, isu-isu ketegangan dan konflik berkaitan hubungan berbagai bangsa dan budaya mendominasi di dada akhbar dan media sosial. Oleh disebabkan itu, kajian sosial dijalankan untuk menguji kefahaman perpaduan kaum di antara pelajar bagi mengenal pasti situasi integrasi nasional yang sedang dihadapi bagi mencari penyelesaian terutamanya di kalangan belia. Berdasarkan itu, kami dapat menilai perspektif dan semangat pelajar. Rata-rata mereka inginkan hubungan yang utuh antara satu sama lain, tetapi disebabkan ketidakfahaman disukar untuk mereka mencari dan mencapai keharmonian dulu, seperti peribahasa kerana nilai setitik rosak sebelangnya. Nama saya Nurul Atika binti Muhammad Isam, bernombor IDK 572121214558. Saya akan membentangkan mengenai penyataan masalah dan objektif kajian. Berdasarkan kajian kami mengenai isu-isu perkauman dalam kalangan pelajar, kami telah dapat menyimpulkan dua jenis penyataan masalah. Penyataan masalah yang pertama ialah mengenai bagaimanakah cara untuk merapatkan hubungan antara kaum dalam kalangan pelajar dan juga apakah kesan jika hubungan antara pelajar yang berlainan kaum menjadi renggang. Tiga objektif kajian yang ingin kami capai ketika melaksanakan kajian ini iaitu mengenal pasti punca dan kesan perpecahan kaum dalam kalangan pelajar dan juga untuk mengenal pasti langkah untuk kita mengecapi perpaduan antara kaum dalam kalangan pelajar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seterusnya saya akan membincangkan tentang metodologi kajian. Kajian ini ialah untuk mengenal pasti adakah pelajar memahami dan mengamalkan perpaduan antara kaum dalam kalangan pelajar serta faktor-faktor perpaduan tidak dapat dijalankan. Dalam penyediaan soal selidik, kami menggunakan kaedah pengumpulan data dan menganalisis. Ahli kumpulan kami telah menyediakan 8 soalan berdasarkan tajuk kefahaman perpaduan antara kaum dalam kalangan pelajar. Sebanyak 31 responden telah menyertai soal selidik tersebut yang disediakan dalam bentuk Google Form dan disebarkan melalui media sosial iaitu WhatsApp. Responden telah dipilih secara rawak dan majoriti adalah pelajar daripada UniKL MyTech. Selain itu, bagi melengkapkan kajian tersebut, ahli kumpulan kami juga telah mencari beberapa sumber sahih daripada blog dan juga internet untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan. Nama saya Nur Fatihah binti Muhammad Nur. Saya akan menerangkan tentang nilai konsep ketamadunan. Nilai ialah suatu konsep dalaman atau luaran yang bertujuan untuk membezakan seseorang individu, perwatakan, ciri-ciri sesuatu kumpulan yang mempengaruhi pemilihan cara hidup mereka dan tujuan sesuatu perlakuan itu. Kajian sosial yang dilakukan ini adalah untuk mengkaji nilai-nilai ketamadunan yang wujud dalam kefahaman perpaduan antara kaum dalam kalangan pelajar seperti Melayu, Cina, India dan lain-lain. Nilai ketamadunan yang dapat diketengahkan dalam kefahaman antara kaum ialah nilai keterbukaan dan toleransi. Sifat keterbukaan dan semangat bertoleransi ini dapat menggalakkan aktiviti-aktiviti sihat dalam kalangan pelajar. Apabila semua pelajar, tidak kira kaum dan bangsa, bersifat terbuka untuk berkomunikasi antara mereka, perpaduan antara kaum dapat dipupuk. Nilai keterbukaan dan toleransi yang didefinisikan sebagai sikap sabar dan bertolak ansur itu dapat menerima dan menghormati pendapat, fikiran dan kepercayaan orang lain. Seperti yang kita tahu, pelajar sekolah di Malaysia telah diasingkan kepada sekolah vernacular di mana ia membahagikan kita semua kepada 3 sekolah iaitu Melayu, sekolah Cina dan sekolah India. Sekolah ini juga dikenali sebagai sekolah jenis kebangsaan di mana ia memisahkan pelajar berketurunan Melayu, Cina, India dan sebagainya. Jadi, antara cara yang boleh menjadikan seseorang pelajar itu faham apa maksud perpaduan antara kaum adalah mengamalkan sifat keterbukaan dan toleransi. Contohnya, kita boleh berada di kelompok yang pelbagai kaum ketika universiti kerana di situ kita tidak akan dipisahkan kepada universiti vernacular.
Saya Nurul Ashki binti Jatumingan dan saya akan menerangkan tentang isu-isu semasa dalam kalangan pelajar. Yang pertama antaranya ialah dalam kalangan pelajar sekolah rendah. Mereka kita dapat lihat mereka kurang bersosial antara satu sama lain ataupun antara kaum dan bangsa yang lain. Hal ini kerana mereka telah memulakan pelajaran secara atas talian. Oleh yang demikian, para guru perlulah menerapkan atau membuat pendedahan awal tentang kepentingan perpaduan antara kaum. Untuk mahasiswa pula, mereka mungkin sudah memahami isu-isu ini, tetapi mereka merupakan generasi muda yang di mana mereka mudah diracuni pemikiran mereka. Seperti contoh, mereka mudah percaya kepada isu-isu negatif tanpa membuat kajian. Oleh itu mereka perlulah membuat kajian yang lebih mendalam untuk memastikan perkara itu benar ataupun tidak. Akhir kata, usaha untuk mengekalkan keharmonian negara yang memiliki masyarakat yang berbilang kaum adalah daripada memupuk semangat perpaduan yang perlu disimai sejak kecil supaya sikap saling menghormati terhadap pelbagai kaum dapat dikekalkan. Semua lapisan masyarakat, tidak kira di peringkat pemimpin negara maupun anak kecil, perlu memainkan peranan masing-masing dalam menjaga keharmonian yang telah dikecakapi selama ini. Konklusinya, ketika melakukan analisis tugasan ini, kami sedar pentingnya peranan kami sebagai mahasiswa yang berperanan menggerakkan semangat dalam memperkasihkan integrasi nasional untuk menyatukan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. Sekian, itu sahaja daripada kami. Terima kasih.